cerita, latar cerita dan jalan cerita tersebut. Kita mula siri ini 3 tahun lepas waktu PKP yang pertama. Mula dengan Adam alaihi salam, dan 3 tahun itu kita konsisten buat. Sekarang hari ini kita dah masuk ke Nabi Isa alaihi salam. Dan untuk Nabi Isa ni ada 4 siri untuk menghabiskan Nabi Isa. Ini siri yang kedua sudah. So hari ini adalah siri yang kedua untuk Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan yang baru join hari ini mungkin rasa, loh, saya terlepas dah ya Nabi Adam, saya terlepas dah kelas pertama Nabi Isa. Tuan-tuan jangan risau, sebab semua program-program yang kita buat malam ini ni, siri Al-Quran bercerita daripada Adam tu, ada di-upload sebab kita buat live di Facebook kita dan juga di YouTube kita, Algebra. Jadi tuan-tuan boleh buka YouTube Algebra, ada the whole playlist daripada Adam. Buka Facebook Algebra, ada playlist the whole kisah daripada Adam alaihissalam. Tuan-tuan tak ketinggalan apa-apa, cuma tuan-tuan kena tonton semula. Itu sahaja. Baik tuan-tuan, jom kita sambung topik kita where we left out. Kemuncak Isa alaihissalam, bahagian kedua Nabi Isa alaihissalam. Jom kita recall. Rujukan kisah Isa dalam Al-Quran ada 14 rujukan. Tuan-tuan tengok 14 rujukan ini. Kalau tuan-tuan baca ke semua rujukan, maka tuan-tuan telah pun baca semua kisah yang tuan-tuan kena tahu tentang Nabi Isa berdasarkan sumber Al-Quran berdasarkan sumber Al-Quran. Siapakah Isa alaihi salam? Siapakah Isa ni? Wa min dzurriyyatihi, daripada keturunannya Ibrahim, Allah sebut wa min dzurriyyatihi, daripada keturunan Isa datangnya Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, kullun minas salihin. Datang Yahya, datang Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semua orang-orang soleh. Maka ayat ni memberitahu kita bahawa Nabi Yahya dan Nabi Isa, saya garis dua tu, sebab nak cerita pasal Nabi Isa mesti kena cerita pasal Nabi Yahya. Dua Nabi ni hidup sezaman dan ada kaitan. Maka ayat ni bagi tahu Nabi Yahya dan Nabi Isa daripada keturunannya. Nya adalah ayat ni merujuk kepada Ibrahim. Maka Nabi Isa alaihi salam adalah daripada keturunan Ibrahim alaihi salam. Maka tuan-tuan, daripada keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim ada 2 anak penting tu, Ismail dan Ishak. Daripada keturunan Ishak datanglah cucu Nabi Ibrahim bernama Yaqub. Daripada keturunan Yaqub ni datanglah Nabi-Nabi Bani Israel yang ramai, bermula dengan Musa dan Harun. Daripada keturunan Yaqub datang seorang lelaki bernama Imran. Kemudian daripada Imran datanglah Isa ibnu Maryam binti Imran. Isa ibnu Maryam binti Imran. Kesimpulan, Nabi Isa alaihi salam adalah daripada keturunan Ibrahim alaihi salam. Selesai. Tentang Nabi Isa, kita bicara tentang ulul azmi. Okey tuan-tuan, yang ni kita buat ulangan. Oleh sebab buat ulangan, saya tak mau baca ayatnya. Pelajar lama tolong bagi tahu apakah bukan apa. Siapa ulul azmi? Tolong bagi tahu Ustaz. Nabi yang paling banyak diuji. Ulul azmi, Nabi yang paling tahap kesabaran yang tinggi. Tahap kesabaran yang tinggi. Apa trademark ulul azmi? Apa trademarknya? Cepat. Ulang balik kak? Tidak minta mukjizat atau balasan dengan cepat. Bukan mukjizat. Tidak minta dimusnahkan kemusnahan kaum dia dengan segera. Sebab mereka ni ulul azmi, ada keazaman. Ulu yang mempunyai keazaman, azmi yang mempunyai keazaman yang tinggi. So, tuan-tuan dah jawab, maka saya tak perlu baca ke ayatnya semula. Tuan-tuan, ulul azmi, Rasulullah Nabi Muhammad diperintahkan untuk sabar seperti rasul-rasul yang ada kesabaran yang sangat tinggi, keazaman yang sangat tinggi. Apa trademark rasul-rasul ini? Bawah tu. Wala tasta'jil lahum, jangan segera meminta siksaan untuk umat kamu, umat masing-masing. So, Rasul Ulul Azmi fokus dekat otak tuan-tuan. Isa adalah salah seorang rasul yang tinggi keazamannya,
tak mudah-mudah nak mencela dan meminta azab untuk kaum dia sendiri. Siapa Rasul Ulul Azmi? Al-Ahzab ayat 7 Allah bagi tahu, Rasul Ulul Azmi minka, dari kalangan kamu Muhammad. Wa min Nuh, Ibrahim, Musa, dan juga watak utama kita hari ini, Isa. Maka 5 rasul ni adalah 5 rasul digelar sebagai Ulul Azmi, fokus pada Nabi Isa, watak utama kita hari ini, insya-Allah. Berikutnya pasal keluarga terpilih. Keluarga terpilih ni pun cerita lama. Saya tak mau baca ayat dia. Pelajar lama tolong bagi tahu, ada saya sebut dah pun. Ada 5 watak yang daripada mereka muncul watak-watak keluarga terpilih. Sebut Ustaz 5 nama tu. Imran. Mula pada atas lah. Adam. Nuh, Ibrahim, Yakub. Isa. Imran alaihi salam. Maka 5 nama ini adalah 5 nama yang Quran senaraikan sebagai daripada mereka lah munculnya watak-watak terpilih. Yang mana keluarga yang 5 ini adalah keluarga-keluarga terpilih. Keluarga-keluarga terpilih. Keluarga terpilih, the chosen family, keluarga terpilih, wa min an-nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hammalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israel wa mimman hadaina wajtabaina. Para nabi ini datang daripada Adam, daripada orang-orang yang kami bawa bersama Nuh atas bahtera, daripada keturunan Ibrahim, daripada keturunan Israel, orang-orang yang Allah tunjuk dan orang-orang yang Allah pilih. Dalam surah Ali Imran Allah tambah satu nama, wa ali Ibrahim wa ali Imran. Ada nama yang baru, nama Imran. Maka tuan-tuan, kesimpulan keluarga terpilih adalah bermula dengan Adam alaihi salam. Adam is al-Mustafa, the chosen one. Lepas Adam datang Nuh. Nuh, the next chosen one. Daripada Nuh datang nabi-nabi yang generasi selepas Nuh. Ini semua yang dinaik atas bahtera, keturunan orang-orang yang naik atas bahtera. Daripada banyak-banyak nabi-nabi yang datang selepas Nuh, dari keturunan Nuh datang Ibrahim alaihi salam, the new hero. The new hero, nama Ibrahim alaihi salam. Ibrahim lulus ujian dengan ujian yang berat. Ibrahim lulus cemerlang. Maka cemerlangnya Ibrahim itu, keluarga Ibrahim terpilih sebagai secure. Keluarga Ibrahim terpilih sebagai secure family pilihan Tuhan. The family, the chosen family of the God. Maka tuan-tuan, Ibrahim alaihi salam ada anak dia Ismail dan Ishak. Daripada keturunan Ishak datang Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, nickname dia adalah Israel. Nabi Yaqub, nickname dia adalah Israel. Maka daripada keturunan Yaqub datanglah keluarga Israel. Keluarga Israel ini datang para nabi yang ramai. Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Uzair, Zulkifli, Yunus, Ayub. Semua tu kita dah bahas, tuan-tuan. Semua nama tu kita dah study dahulu. Kemudian datang era keluarga Imran, the new chosen family. Keluarga Imran. Sezaman dengan keluarga Imran ada Zakaria dan juga Yahya. Keluarga Imran itu watak utamanya adalah Maryam dan Isa. Gambar ini, gambar rajah ini menunjukkan tuan-tuan tentang keluarga terpilih. Fokus pada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, saya fokus Nabi Isa hak seorang ni je dulu, saya nak tanda saat. Tuan-tuan, Nabi Isa kat situ. Duduk Nabi Isa. So tuan-tuan, kalau saya nak tanya soalan ini, Nabi Isa ni dalam berapa keluarga terpilih? Boleh jawab tak? Soalan saya, Nabi Isa ni dalam berapa keluarga terpilih?
4, Lima. 5. Boleh tak saya sebut Isa dalam keluarga Imran? Betul tak betul? Betul tak betul? Betul. Boleh tak saya sebut Isa dalam keluarga Yaqub? Betul tak betul? Betul. Boleh saya sebut Isa dalam keluarga Ibrahim? Betul tak betul? Betul. Boleh saya sebut Isa daripada Nuh alaihi salam? Betul tak betul? Betul. Boleh saya sebut Isa daripada keturunan Adam? Betul tak betul? Betul. Watak Nabi Ulul Azmi yang terakhir ini, dia adalah istilah yang saya nak guna, cream of the cream of the cream of the cream. Dia daripada keluarga terpilih, daripada keluarga terpilih, daripada keluarga terpilih, daripada keluarga terpilih, daripada keluarga terpilih. Itulah Isa ibnu Maryam binti Imran. Silap. Betul lah. Isa ibnu Maryam binti Imran. Cream of the cream of the cream of the cream of the cream. Al-Masih Isa anak Maryam. Tuan-tuan, dekat sini saya laju sikit sebab ini ulangan. Kita tak masuk cerita hari ni lagi. Mungkin kawan-kawan kita yang baru join hari ni saja, dia macam, oi, terlalu banyak info sangat ni. Tuan-tuan, dia terlalu banyak info sebab dia adalah recall. Kita tak bahas balik hari ni lah. Ini cuma recall sahaja. Sekarang tuan-tuan, kronologi Bani Israel lepas zaman kepimpinan Musa alaihi salam. Lepas zaman Musa, empire Bani Israel bersatu di bawah Raja Talut. Raja Talut punya era tamat, Raja Daud. Raja Daud era tamat, Raja Sulaiman. Bani Israel empirenya besar di bawah Raja Talut, Raja Daud, Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman ataupun Raja Sulaiman ni meninggal dunia, perang saudara meletus. Lalu empire Bani Israel pecah dua. Disebut empire Israel satu, kerajaan Israel satu, pecah dua. Satu kerajaan Israel, satu lagi kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda ni bergaduh sesama sendiri. Lalu dia ambil manfaat oleh orang-orang kelilingnya. Kerajaan Israel dan Yahuda dijarah dan dijajah oleh beberapa kuasa asing selama 800 tahun. Mula dengan Empire Assyria jajah 135 tahun. Assyria dikalahkan oleh Babylon. Babylon jajah selama 58 tahun. Babylon dikalahkan oleh Parsi. Parsi jajah selama 207 tahun. Parsi dikalahkan oleh Yunani. Yunani jajah selama 380 tahun. Kemudian Yunani dikalahkan oleh Rom. Rom jajah 30 tahun sebelum diutuskan zaman keluarga Imran. So ingat tuan-tuan, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam daripada keluarga Imran. So Nabi Isa ini eranya adalah selepas lingkungan 30-40 tahun sebelum selepas era Rom. Era Romawi menjajah tanah Bani Israel tersebut. Kemudian selepas itu, pada era Rom menjajah tanah Bani Israel, era itu para imam kahan tu bahasa Hebrew, para imam ataupun kahan sangat korup. Pada era Romawi, Rom menjajah Bani Israel di tanah Palestin itu, di tanah Israel itu, para imam ataupun kahan sangat korup, termasuk daripada keluarga Harun. Tuan-tuan, tolong bagi tahu saya, apa isu imam keluarga Harun ni? Isu apa keluarga Harun ni? Jawab Ustaz. Pasal apa kita kena highlight keluarga Harun tu? Pasal apa? Lupa lah istilah tu. Keluarga Harun ni pada sudut pandang Bani Israel kategori apa? Ahli bait. Ahlil bait. Terima kasih. Tuan-tuan yang baru join, dalam sistem Bani Israel ni ada 12 suku. Tak apalah, 12 suku tu kira masing-masing lah.
Dalam 12 suku tu ada suku nama suku Liwais. Suku Liwais ni adalah cabang yang mewujud, yang datangnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dia tak ada keturunan, keturunan dia tak membesar. Tapi Nabi Harun keturunan dia membesar. So, siapa-siapa datang daripada keturunan Harun, dalam sejarah, dalam sistem Bani Israel, sesiapa yang dia datang daripada keturunan Harun, maka dia di sudut pandang Bani Israel Ahlul Bait. Sebab apa? Sebab Harun tu adalah Rasul, kita sebut Rasul pertama lah mudah. Saya tahu Rasul pertama Bani Israel Musa, tapi Harun dengan Musa ni main serentak kan. Harun sapat Musa, Musa sapat Harun. Tapi Harun ni, Musa ni Allah takdirkan keturunan dia tak membesar. Iras Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan dia tak ada. So, yang paling hampir dengan Musa adalah Harun. Maka keturunan Harun membesar. Maka sesiapa yang hadir daripada keturunan Harun, dia anggap Ahlul Bait. Orang macam respect tinggi sikit lah Ahlul Bait, keturunan Harun ni. Seperti mana, tuan-tuan, orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad hari ni, soalan saya, kalau kita trace keturunan mereka, bin Muhammad ke? Jawab. Bukan. Tuan-tuan, mana-mana orang yang hidup hari ni, kalau dia kata dia keturunan Muhammad, kita minta salah silah dia, dia akan bin sekian, bin sekian, bin sekian. Last kali bin siapa? Yang dia mengaku keturunan Nabi tu, bin siapa? Bin bukan Muhammad lah. Bukan Muhammad tu, siapa dia? Datuk nenek dia lah. Maka tuan-tuan, mereka tak akan bin Muhammad sebab Nabi Muhammad tak ada anak lelaki yang hidup, yang membesar. Semua anak lelaki Nabi meninggal dunia. Jadi keturunan Nabi yang orang duk claim keturunan Nabi Muhammad tu, mereka sama ada berbinkan Ali bin Ali. Ali kahwin dengan Fatimah. Maka tuan-tuan, technically orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tu, mereka by blood, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Cuma mereka lah yang paling hampir, sebab mereka keturunan Ali yang kahwin dengan Fatimah binti Muhammad. By technical, mereka bukan keturunan Nabi, tapi mereka lah yang paling rapat, yang paling dekat, maaf. Ataupun kita tanya bin siapa, bin siapa, bin siapa, lagi mereka akan bin Osman. Sebab Osman kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Bukan Ali seorang kahwin dengan anak Nabi ya. Osman kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Dan Osman juga ada keturunan. Jadi orang yang mengaku keturunan Nabi hari ni, teknikalnya mereka bukan keturunan Muhammad sebab mereka tak bin Muhammad. Mereka akan berbinkan sama ada Ali, sebab Ali kahwin dengan Fatimah binti Muhammad, atau mereka akan berbinkan Osman, sebab Osman kahwin dengan Ruqayyah dan Ummul Kasum binti Muhammad. Konsep sama dengan Bani Israel. Musa, anak dia tak berkembang. Paling dekat dengan Musa, Harun. Maka keturunan Harun berkembang. Sudut pandang Bani Israel, sesiapa yang dia imam, dia ustaz, dia tok syekh, dia tok guru, dia habib. Habib tu pula keturunan Harun. Oi, orang puja macam tak ingat dunia punya. Orang cium tangan tak ingat dunia punya. Pada zaman ini, pada zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa watak utama ni, tok imam, tok syekh yang duduk jaga Masjid Al-Aqsa tu, mereka ni keturunan Harun, keluarga Harun, Ahlul Bait. Tapi perangai elok ke tak elok? Perangai iblis. Ahlul Bait tapi tak boleh pakai. Ahlul Bait tapi tak boleh pakai. Maka tuan-tuan, para imam ataupun kahin tu bahasa Hebrew, yang korak termasuk daripada keturunan keluarga Harun, Ahlul Bait, mereka menguruskan Bait Hamiqdash. Bait Hamiqdash adalah istilah dalam bahasa Hebrew untuk Masjid Al-Aqsa. So, Nabi Zakaria, era Nabi Zakaria sampai. Kita study kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia tengok mawali yang akan menguruskan, mewarisi keluarga Israel ni tak boleh pakai. Dia tengok bahawa generasi yang menguruskan Bani Israel ni tak boleh pakai.
Dia tengok tok imam dekat Masjid Aqsa pun tak boleh pakai. Maka Nabi Zakaria risau. Nabi Zakaria munajat mohon agar Allah kurniakan seorang wali kepadanya. Wali maksudnya satu orang yang dia berjaga dan orang itu jaga dia. Maka tuan-tuan, Allah makbul doa itu dengan Allah hantar Maryam. Nabi Zakaria pelihara Maryam. Waktu baru pelihara Maryam besar sikit, isteri Nabi Zakaria mengandungkan Yahya. Doa Nabi Zakaria ini makbul dengan dua cara. Pertama, doa Nabi Zakaria minta wali ni, Allah bagi dia Maryam, yang mana Maryam nanti akan menghadirkan Isa. Dan doa ini menghadirkan Yahya. Itu cara doa Nabi Zakaria dimakbulkan. Allah hantar Maryam dan Yahya, yang mana Maryam tu akan menghasilkan Isa. Itu cara Allah makbulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. So tuan-tuan patah balik. Nabi Zakaria doa kepada Allah, Allah hantar Maryam untuk Nabi Zakaria jaga. Bila Maryam besar sikit, Nabi Zakaria doa banyak sikit lagi, maka Allah bagi isteri Nabi Zakaria mengandungkan Yahya. Kemudian Maryam mengandungkan Isa. Isa dengan Yahya ni sebaya. Tuan-tuan, siapa yang lahir dulu, Yahya ke Isa? Kakak? Yahya lahir dulu. Yahya lahir dulu. Saya exactly kita tak tahu berapa lama, berapa tua, tapi kita sebut sebulan lah. Kita sebut sebulan lah, mudah cerita. Yahya lahir sebulan dah, umur dia sebulan dah, baby lagi, merangkak pun belum lagi. Yahya lahir, baru Isa lahir. So tuan-tuan, misi Nabi Isa bila dia membesar, Nabi Isa dan Nabi Yahya bergerak serentak. Misi Nabi Isa adalah melakukan pengislahan. Itu perkataan dia, islah, penambahbaikan. Ataupun Nabi Isa punya misi ni adalah tajdid, pembaharuan. Dia mengelokkan balik, dia memperbaharuikan balik agama Bani Israel yang rosak dan mengarut tersebut. Lalu Nabi Isa menentang keras semua kepalsuan tok-tok guru yang mengarut zaman tersebut, termasuk para kohen Ahlul Bait dekat Masjid Aqsa tu. Nabi Isa menentang keras semua kepalsuan tersebut. Tuan-tuan, bila saya sebut Nabi Isa lawan, maksudnya Nabi Isa dan siapa lawan? Jawab. Nabi Isa dan Nabi Yahya lawan. Okey, sekarang saya tukar soalan. Siapa dia yang lawan Fir'aun? Nabi mana? Nabi Musa. Musa dan Harun. Musa dan Harun. Sekarang, status Nabi Yahya dengan Isa sama macam Nabi Harun kepada Musa. Saya ulang balik. Status Nabi Yahya kepada Isa sama macam Nabi Harun kepada Musa. Harun dengan Musa, watak utama Musa. Siapa lagi tua, Harun ke Musa? Watak utama Musa. Siapa lagi tua, Harun ke Musa? Harun lagi tua. Harun tu abang Nabi Musa. Konsep sama. Nabi Isa dengan Nabi Yahya, watak utama Isa. Siapa lagi tua, Isa ke Yahya? Yahya lagi tua. So tuan-tuan nampak tak bagaimana apa yang berlaku kepada apa nak sebut? Apa yang berlaku kepada Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang berlaku kepada Musa, itulah juga apa berlaku kepada Isa. Wallahu alam. Sekarang kita nak masuk topik hari ni. Tuan-tuan, minta maaf, tolong cakap sekejap tuan-tuan. Tolong cakap ya. Kak Masita, tapi saya tak dengar sekejap Saya pun tak dengar pula dah. Astagfirullahaladzim. Tuan cakap sikit. Oi. Okey tak Ustaz? Okey, sekarang baru dengar. Okey. Kabel saya tercabut ke, Ustaz? Saya dengar tadi, cuba saya nak perketat kabel. Alright. Saya tak tahu siapa, tadi saya connect dengan Bluetooth tak connect, saya connect dengan kabel. Okey tuan-tuan, patah balik ke sini. Selesai. Tuan-tuan,
Nabi pertama Bani Israel siapa? Rasul pertama Bani Israel. Musa. Rasul terakhir Bani Israel. Isa. So tuan-tuan, bila study tentang Musa dan Isa, tuan-tuan kena faham bahawa Isa adalah penutup kepada Musa. Isa adalah penutup kepada Musa. Faham? Maksudnya apa? Maksudnya whatsoever yang berlaku kepada Nabi Musa, Nabi Isa adalah penutupnya. Sebab itu tuan-tuan akan nampak banyak benda yang sama antara kisah Musa dengan kisah Isa alaihissalam. Maka sekarang kita tengok bagaimana Bani Israel ditutup. Bani Israel bermula dengan Musa, tuan-tuan tahu. Sekarang kita lihat bagaimana era Bani Israel ditutup. Tuan-tuan, misi Isa. Tuan-tuan, waktu Nabi Isa ni siapa dia yang menjajah tanah Bani Israel? Romawi. Siapa dia jajah Bani Israel? Romawi. Empire Rome. Baik, tuan-tuan. Allahuakbar. Sekejap, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada pendaftaran untuk hari Sabtu ni lagi. Saya kena reply manual. Okey, Empire Romawi. Nabi Isa alaihissalam, yang warna merah tu semua seluruh tanah jajahan Empire Romawi belah Asia ni. Dan Nabi Isa berada di sekitar Judea. Judea tu adalah tanah Bani Israel pada waktu itu. Dan Jerusalem, tempat Masjid Aqsa dekat situ. Romawi, ketika era Nabi Isa, tanah Bani Israel dikenali sebagai wilayah Judea. Judea ni bahasa Yunani. Dah mereka kena jajah tuan-tuan, mereka bubuh nama kita macam tu lah. Seperti mana waktu tanah Melayu kena jajah dulu, orang tak panggil tanah Melayu ni tanah Melayu, orang panggil apa? Malaya. Malaya tu kita bubuh nama ke penjajah bubuh nama? Penjajah bubuh nama. Samalah. Judea tu pun bukan kita bubuh nama, tapi penjajah Yunani sebelum tu bubuh nama. Yang mana Rom cuma meneruskan nama itu. Judea dijajah dan berada di bawah pentadbiran Empire Romawi. So, Bani Israel zaman Nabi Zakaria, Yahya dan Isa ada sekurang-kurangnya 4 kategori ini. Pertama, ada aliran Farsi, ada aliran Saduki, ada aliran Helenistik. Ini semua Yahudi. Semua 4-4 ni adalah Bani Israel. Tuan-tuan, aliran Farisi dan aliran Saduki ni, pada era Nabi Isa, kebanyakan para imam, tok-tok guru, kahan, di Bait Hamiqdash. Bait Hamiqdash adalah Masjid Al-Aqsa. Pada era Nabi Isa, kebanyakan para imam, tok-tok guru, tok syekh ni, di Masjid Al-Aqsa, Bait Hamiqdash, adalah dari kalangan keluarga Harun. Dan kebanyakan tok-tok guru ni sama ada aliran Farisi ataupun aliran Saduki. Kalau tuan-tuan study Bible bahasa Inggeris, dia sebut Pharisees or Sadducees. Bible bahasa Inggeris akan tulis Pharisees or Sadducees. Bahasa Melayu, Farisi ataupun Saduki. Apa beza dua aliran ni? Aliran Farisi, mereka percaya kepada Taurat. Mereka juga beriman kepada tulisan para nabi terdahulu. Kita panggil hadis lah mudah. Hadis para nabi terdahulu. Mereka juga beriman kepada writings, penulisan para sahabat nabi terdahulu tentang nabi terdahulu. Mereka percaya kepada Torah. Mereka percaya kepada Nevi'im, para nabi. Mereka percaya kepada Teruvin, yang mana mereka panggil ketiga-tiga kategori itu sebagai tanah. Kelompok apa kita panggil apa? Rujukan Bani Israel. Tuan-tuan boleh terima tak? Beriman kepada Taurat, beriman kepada para rasul sebelum, beriman kepada sahabat-sahabat rasul sebelum. Boleh terima ke tak boleh terima? Kak ajaran sesat? Boleh terima. So aliran Saduki dia percaya macam tu. So okeylah. So tutup ceritalah aliran Saduki tersebut. Tapi ni tapi dia. Tapi aliran Farisi ni juga adalah kelompok yang
menulis Talmud. Mereka menulis kitab-kitab yang banyak, lalu mereka angkat kitab-kitab mereka itu sama level dengan Taurat. So bahagian Talmud tu okey tak okey? Tak okey. Bahagian Talmud tu tak okey. Mereka tulis karang buku banyak-banyak dan mereka kata siapa tak ikut buku ni masuk neraka. Something like that lah. Mereka akan reka amalan-amalan baru, bid'ah-bid'ah baru, dan mereka akan buat pantang larang yang merapu-rapu untuk Bani Israel dalam himpunan Talmud, aliran Farsi. Kemudian ada aliran Saduki. Aliran Saduki percaya kepada Taurat dan Taurat semata-mata. Mereka akan guna perkataan seperti Taurat kan wahyu Tuhan, Taurat kan dah sempurna, Allah Nabi ni manusia bukan boleh percaya sangat pun. Hadis Nabi ni ada hak dhaif, bukan boleh percaya sangat. Tuan-tuan, itu aliran Saduki. Mereka percaya Taurat tapi mereka anti kepada hadis-hadis Nabi yang lain. Nabi-Nabi sebelum, saya merujuk kepada Nabi-Nabi sebelum. Itu aliran Saduki. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu kata yang percaya Taurat saja ni pun tok guru ahli tok guru pun ahli bait. Yang percaya dengan karang kitab rapu-rapu ni pun ahli bait. Zaman Zakaria, Yahya, Isa. Kemudian ada golongan yang kita panggil mukmin, orang beriman. Seperti Zakaria, Maryam, Yahya, Isa. Dan kelompok mukmin ini adalah kelompok yang sangat rare pada zaman Zakaria, Yahya dan Isa. Rare, sangat sedikit. Yang mana mereka ni beriman kepada Taurat, kepada para nabi sebelum Taurat, sebelum Isa, dan juga kepada penulisan syarahan-syarahan sahabat-sahabat Nabi sebelum Isa. Sahabat Nabi sebelum Isa. Kemudian tuan-tuan, ada satu lagi aliran Helenistik. Aliran Helenistik ni adalah aliran yang berasimilasi dengan budaya Yunani. Tengok Yunani yang sembah berhala tu dengan tengok orang Yahudi Helenistik ni lebih kurang sama aja. Lebih kurang sama aja. Yang mana tuan-tuan, pimpinan politik Bani Israel kebanyakannya menganut aliran Helenistik. So, tuan-tuan beritahu saya, pimpinan agama Bani Israel, tokoh-tokoh agama Bani Israel, ustaz-ustaz, tok guru, mufti-mufti Bani Israel, mereka ikut aliran apa? Aliran Farisi ataupun aliran Saduki. Dua ni. Ni jenis-jenis tok guru. Yang jenis ahli politik pula, mereka ikut aliran apa? Aliran Helenistik. Helenistik tu apa dia? Helenistik ni tuan-tuan, istilah kita hari ni sekular lah. Apa maksud sekular? Maksudnya lebih kurang macam ni lah tuan-tuan. Nama je orang Yahudi, tapi dia pergi sambut, dia sembelih lembu untuk waktu Deepavali. Nama je Bani Israel. Tuan-tuan beritahu saya, ada tak orang Islam ahli politik kita, Deepavali pun dia pi, Taipusam pun dia pi, Christmas pun dia pi, ada tak? Ada. Tu perangai ahli politik. Aliran Helenistik zaman tu. Yang mana kalau Christmas dia pun pakai topi Christmas tu juga. Kalau Deepavali dia pun tuang susu juga, padahal dia Muslim. Itu pimpinan politik zaman Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Mereka ni duduk sebelah-sebelah dengan orang musyrikin. Kita tak reti beza yang mana Muslim, yang mana tidak. Sebab mereka sangat berasimilasi. Cara pakai baju, cara bercakap, hidup sehari-harian. Pasal minum arak, pasal pergi night club, pasal berzina, pasal kahwin dengan isteri mereka ni, bersilang agama. Itu aliran Helenistik. Ahli politik, aliran Helenistik. Yang ustaz-ustaz ni pula pecah kepada Farisi ataupun Saduki. Nak pegang Taurat saja ke? Nak pegang Taurat dengan hak bla 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 bla. Kitab tok guru ni nak pakai ke nak buang tu sampah? Duk bergaduh hak tu pula. Pendek kata tuan-tuan, ini secara ringkasnya, waktu zaman Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Bani Israel carca merba secaca merbanya. Bani Israel tak salah kalau saya sebut lebih teruk daripada zaman Bani Israel Musa. Tuan-tuan beritahu saya, zaman Bani Israel Musa, waktu duduk bawah Fir'aun, beritahu saya, waktu duduk bawah Fir'aun dulu, ada tak Bani Israel yang dia berasimilasi dengan geng-geng Fir'aun?
Ada? Siapa dia? Korun? Seperti Qarun. Kita study kisah Musa dulu. Ada watak-watak pimpinan Bani Israel. Mereka ni pro Fir'aun. Mereka tak pro Musa. Mereka pro Fir'aun. Mereka ni orang-orang yang, kalau zaman Nabi Isa kita panggil Hellenistik lah. Yang mana mereka ni, Fir'aun suruh sujud, mereka sujud. Fir'aun suruh makan, mereka makan. Fir'aun suruh sembelih untuk berhala, mereka sembelih. Hellenistik. Tapi kalau tanya agama apa, dia berkata, kami agama Islam. Kami ni ikut ajaran Ibrahim. Tanya agama apa, kata Muslim. Tapi kami ni Muslim yang terbuka sikit. Zaman Fir'aun. Zaman Nabi Isa, pimpinan Bani Israel dah buat perangai yang sama. Zaman Nabi Isa dulu, guru-guru agama hampir tiada. Hampir tiada. Zaman Nabi Isa dulu. Zaman Nabi Musa dulu. Zaman Nabi Isa, guru agama ada tapi bawa ajaran sesat. Sekarang saya tanya tuan-tuan, mana berat? Tak ada ustaz dengan ada ustaz tapi mengajar syirik dan bid'ah, ajaran sesat. Mana teruk? Nombor 2. Tuan-tuan dapat jawapan? Saya dapat jawapan. Maka tuan-tuan, aliran Hellenistik ini, pimpinan politik Bani Israel banyak penganut aliran Hellenistik. Kitab apa mereka percaya? Kitab apa jadah mereka tak percaya. Quran ni mereka pandang, Quran pula, Taurat ni mereka pandang suku mata pun tidak. Suku mata pun mereka tak pandang. Maka tuan-tuan, Nabi Isa datang, misi Nabi Isa adalah untuk melakukan pengislahan, penambahbaikan untuk Bani Israel dengan cara Nabi Isa lawan semua aliran ini. Kalau saya tanya tuan-tuan, Bani Israel zaman Nabi Isa, Bani Israel zaman Nabi Isa, mereka nak ambil hukum hakam, mereka rujuk kitab apa? Sah, batal hukum hakam ni. Mereka nak ambil kitab apa? Rujuk kitab apa? Taurat dan titik. Talmud. Tuan-tuan, mereka akan merujuk Taurat dan juga Talmud. Mereka akan rujuk Taurat dan Talmud. Rujukan pegangan Bani Israel era ini, satu Taurat, kitab peraturan yang diwahyukan kepada Musa, diwarisi para rasul Bani Israel kemudian. Nabi Isa datang, ini topik minggu lalu, kelas lalu. Nabi Isa datang musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Aku Isa sahkan apa-apa bahagian Taurat yang dah ada pada kalian. Bani Israel juga percaya kepada himpunan Talmud yang banyak itu. Himpunan kitab peraturan, hasil karangan dan rekaan para ulama, para ilmuwan Bani Israel dari aliran Farsi. Nama aja ulama, tapi ulama tak boleh pakai. Maka tuan-tuan, Nabi Isa sebut, wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Aku halalkan untuk kalian sebahagian dari perkara-perkara yang Tok guru hampa kata haram tu, padahal tak haram pun. Nabi Isa datang untuk buat pengislahan. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Yang ni pun masih lagi kelas lalu. Tuan-tuan tolong senarai sat. Mukjizat Nabi Isa ni banyak, tolong senarai sat. Cakap masa baby. Hidupkan orang mati. Menyembuhkan orang buta. Sembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang Sakit sopak sembuh. Apa? Menghidupkan burung daripada tanah. Burung pada tanah. Tahu orang makan apa? Hang kat rumah makan sekian-sekian kan, Pak? Poin dia banyak. Banyak. Tuan-tuan, minggu lepas kita bicara tentang mukjizat Nabi Isa panjang lebar. Mukjizat Allah melalui Al-Masih Isa ini, dia bermula dengan waktu dia kecil. Dia berkata-kata waktu mak dia dukung dia. Heboh seluruh alam maya waktu tu. Kemudian dia mahir selok-belok Taurat, tak belajar pun. Yang ni betul-betul tak belajar pun tapi dapat ilmu. Yang ni betul-betul laduni minallah.
Allah ajar direct Taurat meskipun dia baru 5 tahun, tapi dia tahu selok-belok Taurat lebih pada orang lain. Dia menjadikan burung hidup dari tanah liat yang dibentuk. Dia sembuhkan seorang buta yang buta sejak lahir. Dia sembuhkan orang yang ada penyakit kusta. Dia hidupkan satu orang yang telah mati. Dia boleh bagi tahu hang makan apa malam tadi dan hang simpan harta hang kat mana. Dan tuan-tuan, semua ini mukjizat Allah melalui Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, jawab pendek ya. Mukjizat Nabi Isa ni banyak ke sikit? Perkataan dia banyak. Tuan-tuan, dalam semua para nabi yang kita study, sikit sangat nabi yang ada mukjizat. Sikit sangat. Dan kalaulah mereka ada mukjizat pun 1 ataupun 2. Nabi Isa ada 7 setakat sekarang. Setakat kita sekarang itu 7. Ada lagi. Setakat sekarang 7. Boleh bagi tak nabi satu lagi Bani Israel yang mukjizat dia kalau senarai banyak sangat? Nabi Musa. Musa alaihi salam. Saya nak ulang balik. Apa berlaku dekat Musa, berlaku dekat Isa. Musa mukjizatnya cukup banyak nak senarai. Maka whatever berlaku kepada Musa, berlaku kepada Isa. Isa juga mukjizatnya cukup banyak. Maka sekarang kita masuk topik hari ni, tuan-tuan. Pendukung misi Isa. Nabi Isa duduk bergerak sana sini dakwah ni, tuan-tuan. Siapa dia yang support dia kanan kiri depan belakang kau? Siapa support? Nabi Yahya. Watak yang support dia nombor 1, Yahya. Siapa dia support Nabi Isa? Yahya. Allah sebut Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Yahya, dia mengesahkan satu kalimah dari Tuhannya, dari Allah. So tuan-tuan, tugas utama Nabi Yahya adalah sahkan, musaddiqan, mengesahkan. Mengesahkan apa? Kalimah daripada Tuhan. Dia mengesahkan, dia yang jadi cok moho. Dia yang jadi orang yang verified. Ini betul-betul kalimah dari Tuhan. Sayyidan, dia satu orang sayyid. Yang tuan-tuan sebut Sayyidina tu. Seperti mana tuan-tuan sebut Sayyidina Muhammad, yang ni Sayyidina Yahya. Dia sayyid, dia tuan, dia ketua, dia lead. Pada zaman dia, Yahya dengan Isa, Yahya lead. Yahya antara watak pemimpin zaman tu. Isa pemimpin, Isa lead, Yahya juga lead. Bani Israel waktu tu, sayyid. Wa hasuran, dia satu orang yang ada daya tahan. Apa-apa orang lawan pun dia ada daya tahan yang power. Tuan-tuan tolong beritahu saya, Nabi Musa dengan Nabi Harun, siapa dia yang ada daya tahan yang tinggi? Musa ke Harun? Daya tahan dakwah yang tinggi, Musa ke Harun? Harun. Kita study pasal Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa ni dia kurang sabar berbanding Nabi Harun. Nabi Musa ni lebih panas baran berbanding Nabi Harun. Nabi Musa ni cakap tak fasih seperti Nabi Harun. Nabi Harun lebih berdaya tahan. Maka Allah memanggil bahawa Yahya berdaya tahan. Dia sayyid, dia ketua, dia orang depan. Nabi yang minas salihin. Dan Yahya seorang Nabi dari kalangan orang saleh. So tuan-tuan, tugas Nabi Yahya, dia Nabi, dia adalah watak yang paling utama untuk mengesahkan kalimah dari Tuhan. Kalimah dari Tuhan tu merujuk kepada Isa alaihi salam, sebab Allah memanggil Isa sebagai kalimatu minhu, kalimah dari Tuhan. Dia watak sayyid, ketua, yang bimbing orang ramai untuk terima dakwah Isa, dan dia berdaya tahan yang sangat tinggi. So tuan-tuan, nombor 1, 2, 3, 4, tugas utama Nabi Yahya apa dia? Tugas utama Nabi Yahya yang Allah sebut tadi. Membenarkan kalimat. Nombor 2, yang tu tugas utama Nabi Yahya. Nabi Yahya tak lahir lagi pun, Allah turunkan wahyu kepada Zakaria, ayah dia.
tugas utama anak engkau nanti mengesahkan kalimah dari Tuhan. Tugas Yahya mengesahkan satu kalimah dari Tuhan, kalimat minhu, kalimat minallah. Sifat Nabi Isa yang Allah sebut kalimah daripada Tuhan. So, kenapa kita panggil Isa tu kalimah dari Tuhan? Kalimah apa? Kun. Kalimah kun. Sebab Nabi Isa AS dia tak lahir dengan benih lelaki. Maka Nabi Isa ni kan perintah Allah untuk mencipta Isa cumalah dengan kalimah kun. Jadi mengandunglah, mengandung. Maka mengesahkan satu kalimah dari Tuhan, itulah tugas Nabi Yahya AS. Nabi Yahya lah yang memberi testimoni dan juga defend gila-gila Nabi Isa benar satu kalimah dari Tuhan. Ini betul-betul Al-Masih. Nabi Yahya lah yang defend kau-kau Nabi Isa AS. Apa khabar Nabi Yahya? Apa khabar Nabi Yahya dalam perjuangan dakwah dia backup Nabi Isa AS? Kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka dalam ayat ni adalah Bani Israel. Kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka sentiasa ingkar kepada ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairil haqq. Tuan-tuan, Ali Imran 112 ni dia tengah cerita pasal Nabi Isa. Tuan-tuan buka kisah Ali Imran 110, 11, 12, 13, 14. Dia cerita pasal Bani Israel yang lawan Isa. Waktu Allah cerita pasal Bani Israel lawan Isa, Allah sebut yakfuruna bi ayatillah. Bani Israel yang lawan Isa ni ingkar keterangan Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairil haq. Mereka bunuh nabi-nabi Allah tanpa sebab yang benar. Zalika bima asaw. Sebab derhakanya Bani Israel ni. Wa kanu ya'tadun. Sebab Bani Israel melampau sangat. Soalan saya, mereka bunuh Nabi yang mana? Nabi Zakaria. Mereka bunuh Yahya dan Zakaria. Mereka bunuh Yahya dan Zakaria. So, Nabi Yahya yang ke depan. Nabi Zakaria waktu tu tua. Nabi Zakaria waktu tu tua. Ni Nabi Yahya ni dia muda lagi. Dia duk backup Nabi Isa. Dekat mana pun dia pergi, dia akan backup Nabi Isa whatsoever. Dia jadi orang yang paling lantang ke depan berbanding Nabi Isa AS. Maka tuan-tuan, endingnya adalah yang lawan Nabi Isa ni bunuh Nabi Yahya dan bunuh Nabi Zakaria. Soalan, yang bunuh Nabi Yahya dan bunuh Nabi Zakaria ni geng-geng minum arak tu ke? Geng-geng minta rasuah tu ke? Ataupun ustaz-ustaz duduk surau? Mana satu? Ustaz duduk surau. Yang bunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ni siapa dia? Ustaz, tok syekh duduk surau. Lepas tu duk karang kitab, duk syarah kitab malam-malam. Mereka kumpul pengikut. Mereka lihat, oh, aliran kita tergugat dengan aliran Zakaria. Oh, Zakaria ni nampak power sangat. Sebab Yahya tu lantang dan juga Isa tu boleh buat magic sikit. Aliran kita kena pertahankan sebab kita ahli sunnah wal jamaah yang benar. Itulah ayat-ayat Tok Guru zaman tersebut. So, kita mesti pertahankan akidah kita. Bunuh Zakaria, bunuh Yahya. Tuan-tuan, berpecah aliran agama sampai bunuh. Kecil ke besar? Besar. Perkataan besar tak tepat. Dia sangat besar. Tuan-tuan, kita cakap selaku Muslim dulu. Selaku Muslim, kita kalaulah berbunuh-bunuhan, kalau kita sebut kalau kita nak berbunuh-bunuhan kerana agama, kalau kita nak perang kerana agama, kalau kita nak angkat senjata kerana agama, senjata tu kita tuju dekat siapa? Kafir. Kita tak tuju dekat sahabat, saudara-saudara Muslim. Setakat berbeza aliran sikit-sikit, Muslim sesama Muslim ni, kita tak angkat senjata. Namun tuan-tuan, apabila dia membarah, taksub kepada pecahan aliran ni membarah, dia sampai angkat senjata. Muslim buat dulu ke? No, Bani Israel dah buat lah. Sejarah umat Islam era Muhammad ni, selepas Muhammad, sejarah umat Islam
kita pernah buat tak perangai tu, beza aliran dalam agama Islam, angkat senjata bunuh? Pernah buat ke tak pernah buat? Ada. Bila kak? Zaman apa ya? Muawiyah. Tuan Osman. Tuan-tuan, banyak. Kerana perbezaan Sunni dengan Syiah, kita angkat senjata. Bukan kita lah, pernah berlaku dalam sejarah angkat senjata. Kerana perbezaan isu-isu kecil di Mesir, sehingga berlaku Ibn Tumat angkat senjata, Muhammad bin Abdul Wahab angkat senjata. Di Pakistan, perbezaan mazhab antara Hanafi dengan Maliki, angkat senjata. Zaman-zaman taksub dulu, zaman-zaman tak reti nak meraihkan perbezaan, angkat senjata. Perangai itu kita warisi daripada Bani Israel yang Nabi larang tersebut, yang Quran larang tersebut. Namun sejengkal demi sejengkal perangai itu Muslim dah buat lah. Maka Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, ending dia pertahankan Nabi Isa sampai dia kena pancung. Salamun alaihi yaumul wulad. Selamat ke atas Isa, selamat ke atas Yahya pada hari Yahya lahir. Wa yauma yamut. Selamat ke atas Yahya pada hari dia mati. Meskipun dia mati kena pancung, tapi Allah sebut selamat. Dalam erti kata syahid. Dalam erti kata Allah akan iktiraf matinya Yahya tersebut. Wa yauma yub'asu hayya. Dan selamat ke atas Yahya pada hari Yahya hidup semula di akhirat kelak. Sekarang tuan-tuan, watak Yahya dah hilang dalam dakwah Nabi Isa alaihissalam. So tuan-tuan, bila ketua kita dah kena pancung, niat Nabi Yahya ni dia ketua. Bila ketua dah kena pancung, pengikut jadi apa? Ketua kita yang paling lantai, yang paling padu, yang paling power tu kena pancung. Sekarang pengikut jadi apa? Lemah. Pengikut jadi slow. Pengikut yang setakat tak pernah buat apa-apa, setakat forward iklan je, dia slow. Dakwah Nabi Isa dan Nabi Yahya ni tuan-tuan, dia bawa satu wave yang besar di kalangan orang awam. Tok-tok guru tak suka kat Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tok-tok guru yang ada rumah pengajian, yang ada tempat dekat Masjid Surau, mereka tak suka kat Yahya dan Isa. Tapi orang-orang awam di jalanan, mereka suka kepada Yahya dan Isa. Sebab dakwah Yahya dan Isa ni dia berpijak di bumi yang nyata. Dia tak manipulasi orang. Dia mengajar apa yang Taurat kehendaki terhadap orang ramai. So orang ramai boleh terima. Sebab itulah Nabi Isa dan Nabi Yahya ni crowd dia besar. Maka mereka nak kecilkan crowd itu, mereka bunuh Yahya alaihissalam. Lalu crowd tu pun orang kata, kami support daripada belakang lah. Wahai Nabi Allah Isa, kami percaya engkau Nabi, tapi kami support daripada belakang. Kami bagi sokongan moral. Saya tanya tuan-tuan, sokongan moral cukup ke untuk dakwah? Sokongan moral cukup ke untuk dakwah berkembang? Tak. Tuan-tuan tahu tak sokongan moral? Sokongan moral maksudnya, Ustaz, sabar Ustaz. Ustaz, semoga apa? I love you Ustaz. Tu sokongan moral. Hidup Ustaz Nazar, tu sokongan moral. Saya tanya tuan-tuan, sekadar sebut sabar Ustaz, peace Ustaz, InsyaAllah Ustaz. Tuan-tuan, tu sokongan moral. Tuan, sokongan moral tu boleh menggerakkan dakwah meroket ke? Dakwah ini berkembang apabila ada orang yang dia sumbang nyawa dan harta dia. Dakwah ni kena bergerak. Maka orang tu hanya bagi sokongan moral, dia tak bagi dah RM10. Sebab apa? Dia kata kalau aku bagi, saya dia pancung aku pula. Mereka tak angkat flyers lah, mereka tak forward WhatsApp lah, mereka tak share iklan Facebook lah. Pasal apa? Sebab saya kalau aku share, saya mereka kata Subahat dengan Yahya, Subahat dengan Isa, kena pancung macam mana? Kalau KWSP aku kena beku macam mana? Kalau aku kena amla juga macam mana? Maka orang mula slow down. Maka dakwah Nabi Isa alaihissalam tinggal Isa dan juga sesiapa yang masih nak bersama Isa. Soalan, Yahya dah tak ada, watak yang lead dah tak ada, yang ada cuma Isa. Sekarang tuan-tuan, yang ramai ikut Isa. Ustaz, ramai ikut Isa tu bila? Ustaz,
Tuan-tuan, waktu Nabi Isa bercakap, waktu dia baby tu, sikit ke ramai dengar? Ramai. Soalan, mana dia yang lihat mukjizat Nabi Isa bercakap tu? Siapa dia datang ke depan nak support? Tak ada. Yang Nabi Isa buat apa? Buat tanah liat jadi burung. Orang tengok sikit ke ramai? Ramai. Mana dia yang datang nak support dakwah? Tak ada. Yang Nabi Isa lap mata buta nampak balik. Orang tengok, wah, ini mukjizat, ini hebat, ini betul-betul guru ilmu Allah, mukjizat Allah. Orang tu pun celik dah mata. Orang tu pun tak support Nabi Isa alaihi salam ketika dakwah jatuh. Orang yang sakit sopak kemudian sembuh, orang pun kata ini mukjizat. Orang tu pun tak support Nabi Isa di saat kejatuhan. Orang-orang yang kagum dengan Nabi Isa boleh buat tu, boleh buat ni pun tak menyumbang untuk dakwah ketika Nabi Yahya dibunuh. Tuan-tuan, ini kita panggil apa, tuan-tuan? Mereka support waktu zaman, istilah mudahnya zaman popular. Zaman viral mereka support. Zaman susah sikit tiba-tiba hilang. Sekadar kata peace yo. Kita panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Cakap, kita panggil apa tu? Oh, patutlah pun tuan-tuan cakap, saya tak dengar. Speaker saya tutup lagi. Tuan-tuan, tu nama dia hangat-hangat tiap ayam. Itu namanya sembang kencang. Itu nama dia support dari jauh. Itu nama dia hang tak sumbang apa pun. Untuk saya sembang lebat lah fisabilillah. Tak payah sembang lebat lah fisabilillah macam tu. Maka tuan-tuan, tinggallah yang support Nabi Isa adalah apa yang kita panggil dalam Quran selaku Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Al-Hawariyun adalah disebut sebagai pengikut Nabi Isa AS, pengikut setia, disciple of Jesus, pengikut setia Nabi Isa. So tuan-tuan, yang ramai-ramai melihat mukjizat itu, mukjizat ini, whatsoever tu, akhirnya cuma 12 plus 1 orang sahaja yang support Isa. Iaitu tuan-tuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 1, 13. Tuan-tuan, siapa tambah 1? Siapa tambah 1? Uda lagi. Tambah 1 sebab Yahya lah. Tambah 1 sebab Yahya. So tuan-tuan, tinggallah Yahya dah tak ada, tinggallah 12 orang. Allah sebut, falamma ahassa Isa minhum kufr. Tatkala Isa merasai keingkaran yang besar daripada Bani Israel, qala, Isa pun kata, man ansari ilallah. Wahai Bani Israel yang ramai, nampaknya dakwah kita terancam. Dia ustaz-ustaz yang duduk main kotor tersebut, yang duduk buat propaganda, duduk fitnah kita tersebut, mereka sampai bunuh pemimpin kita Yahya. Man ansari ilallah. Dalam ramai-ramai ni siapa dia nak support? Dalam ramai-ramai ni siapa dia nak bantu aku kepada Allah? Siapa dia? Semua pakat senyap. Semua pakat tak angkat tangan untuk offer diri menyokong Isa alaihi salam. Yang angkat tangan cuma Hawariyun. Qala Hawariyun. Para Hawari. Hawari maksudnya orang yang berkorban, orang yang rapat berkorban. Itu Hawari. Berkatalah Hawariyun, nahnu ansarullah. Kami ansar. Kami para pembantu. Kami ansar. Kami orang yang akan menghulurkan tangan kepada Allah. Kamilah yang akan hulur tangan kepada Allah. Amanna billah washhad bi'annana muslimun. Kami bersaksi kepada Allah, dan kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah Allah bahawa kami dari kalangan orang-orang apa? Orang apa? Muslim. Menyerah diri. Pengikut Nabi Isa kata, kami yang bangun menghulurkan tangan sewaktu dakwah jatuh. Kami yang bangun menghulurkan tangan sewaktu zaman Nabi Isa dan dakwah tak popular. Kami yang bangun ini, persaksikanlah kami buat sebab kami Muslim. Kami buat sebab kami menyerah diri kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna bima anzalta. Wahai Tuhan kami, persaksikan kami beriman kepada apa yang kau turunkan. Kami beriman dengan Taurat. Kami beriman dengan Injil yang Isa bawa. Amanna
bima anzalta. Wattaba'na rasul. Kami ikut rasul ini. So tuan beritahu, yang disebut ikut rasul, yang support dari jauh ke yang datang ke depan? Datang ke depan. Yang datang ke depan. Faktubna ma'asyahidin. Tempatkan kami bersama orang-orang yang memberi kesaksian. Tuan-tuan, isu sokong dari jauh, isu support dekat belakang. Saya nak sebut begini tuan-tuan. Zaman aman, zaman tak terancam, yes, kita boleh support daripada belakang. Tapi zaman Nabi kita pun telah terancam, zaman pendakwah kita pun telah terancam. Kita pilih untuk jaga nyawa kita sahaja, istiadat kita nak menghulurkan tangan menyumbang. Maka tuan-tuan, sokong dari jauh, zaman krisis macam tu, Allah tak iktiraf. Saya ulang balik. Kalau zaman aman maksudnya kita sumbang RM1 selama ni. Kita jarang-jarang sekali kita buka kuliah dia. Lepas tu jarang-jarang sekali kita quote apa yang dia sebut. Jarang-jarang sekali kita support lah dakwah dah. Jarang-jarang sekali. Zaman aman, zaman tak ada problem apa-apa, insya-Allah Allah terima. Tapi zaman runcing, zaman kejatuhan, zaman nyawa terancam, dia bukan lagi zaman untuk kita support pada jauh. Zamannya zaman kita datang ke depan untuk support. Lalu surah Yasin berkenaan dengan seorang lelaki daripada hujung kota. Ketika para rasul tersebut dia ancam bunuh, lelaki itu datang. Padahal sebelum ni dia support dari jauh. Tapi bila krisis berlaku, baru dia muncul. Dan dia itu dianggap sebagai Muslim. Maka Ansar, Hawariyun ini, mereka angkat tangan dan declare, wahai Nabi Allah, wahai Allah, kami akan bantu Allah. So tuan-tuan, dakwah Nabi Isa yang popular itu, akhirnya tinggal 12 orang sahaja yang pikul. Bani Israel sangat penakut pada zaman Nabi Isa AS. Bani Israel sangat penakut pada zaman Nabi Isa AS. Zaman Musa, anak-anak muda Bani Israel bangkit dan sokong Musa. Zaman Musa, anak-anak muda Bani Israel bangkit dan sokong Musa. Ayah-ayah mereka sokong Fir'aun, anak-anak muda sokong Musa. Zaman Musa. Zaman Isa, anak muda pun penakut, bapa-bapa lagi penakut. Yang tinggal cuma 12 orang Hawariyun. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel. Maka sekelompok sahaja daripada Bani Israel beriman. Ta'ifah, kecil. Ta'ifah, macam satu kabilah kecil. Ta'ifah min Bani Israel. Sekelompok kecil Bani Israel sahaja beriman. Wa kafarat ta'ifah, sebahagian lagi ingkar. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا الظَّاهِرِينَ. Lalu dengan 12 orang itulah Allah kuatkan orang beriman ke atas para musuh mereka. 12 orang inilah yang Allah jaga untuk Nabi Isa bergerak sana sini untuk teruskan dakwah baginda. Dengan 12 orang inilah. 12 orang inilah para sahabat yang kita panggil, kalau sahabat Nabi kita panggil apa? As-sabiqul awwalun. Golongan yang paling terkedepan dan yang paling awal. 12 orang ni lah. Mereka ni yang guna harta nyawa mereka untuk bantu. Lalu mereka menang. Mereka jadi dominan ke atas orang-orang yang ramai lawan mereka tu. Mereka 12 orang, tapi 12 orang ini dirasai kehadirannya berbanding Bani Israel penakut yang ramai tu. 12 orang ni bawa dakwah Nabi Isa, mengancam ustaz-ustaz yang ramai-ramai yang mengarut-mengarut tersebut dengan 12 orang zaman Nabi Isa ini. Wallahu alam. Ada soalan setakat sekarang? Tak ada soalan, alhamdulillah. Bahagian berikutnya tentang Hawariyun, masuk satu bahagian tentang Hawariyun, iaitu hidangan dari langit. Menyebut tentang Hawariyun sahaja mesti kena sentuh tentang isu hidangan dari langit. Ma'idah minas sama. Tuan-tuan, jom kita bagi latar sekejap. Membanding mukjizat dua rasul utama Bani Israel. Boleh sebut tak dua rasul paling utama Bani Israel? Satu, Musa. Dua, Isa. Okey, alhamdulillah. Dua rasul paling utama Bani Israel adalah Musa, rasul pertama,
dan Isa, rasul terakhir. Tuan-tuan, kita fokus mukjizat dulu. Rasul pertama, Musa dulu, dia ketika bayi, dia melembutkan hati Firaun. Qurratu ainin kan? Kan waktu Asyah ambil Nabi Musa daripada apa? Daripada sungai tersebut, Firaun pun nak bunuh, tapi Asyah kata, ayang tengok muka dia ni, oh, comel sangat. Firaun pun kata, nak bunuh. Allah, comel lah budak-budak ni. Lembut hati Asyah dan hati Firaun. Firaun tak jadi bunuh Musa tersebut sebab tengok Allah comel sangat. Wajah Musa waktu dia baby tersebut melembutkan hati. Benda yang lebih kurang macam tu berlaku tak dekat Nabi Isa? Waktu dia baby? Apa dia? Nabi Isa apa tu? Dia timbul hati. Ketika dia baby, dia berbicara. Dia berbicara itu menyebabkan orang-orang yang kata, "Hei Maryam, hang buat apa ni Maryam?" Oh, okey Maryam, hang tak salah Maryam. Tuan-tuan, kerana Nabi Isa bercakap waktu kecil, dia twist 360 darjah tentang mak dia dan diri dia. So, rasul terakhir Bani Israel ketika bayi dia berbicara, dia cakap. Rasul pertama Bani Israel dapat Taurat. Rasul kedua Bani Israel, rasul terakhir Bani Israel dapat Injil. Selesai. Rasul pertama Bani Israel ubah tongkat jadi ular, benda mati jadi benda hidup. Ubah tongkat jadi ular, benda mati ubah jadi benda hidup. Rasul terakhir Bani Israel ada tak buat benda lebih kurang? Menghidupkan orang mati. Bukan hidup orang mati. Burung. Tanah jadi burung, benda mati jadi hidup. Tongkat jadi ular, tanah jadi burung. Nabi Musa sembuhkan sengatan ular. Okey, yang ni dalam Quran tak sebut, cuma dalam Bible Bani Israel percaya bahawa Nabi Isa ni dia pernah menyembuhkan pengikut dia yang kena sengat ular. Okey, yang tu saya tak mahu sentuh banyak sebab Quran tak sebut. Tapi tuan-tuan, Nabi Isa AS sembuhkan buta dan kusta. Rasul pertama Bani Israel, dia menghidupkan orang mati. Yang kes Al-Baqarah tu. Yang dia bunuh pak saudara dia. Kemudian Allah suruh sembelih Baqarah. Yang mereka tanya soalan macam-macam. Akhirnya mereka berjaya sembelih Baqarah tersebut. Kemudian Nabi Musa ambil sebahagian pada lembu tersebut, pukul mayat tu hidup balik. Dan mayat tu kata, yang bunuh aku adalah sekian. Dan mayat tu mati balik. Nabi Musa pernah hidupkan orang yang mati. Lepas tu orang tu mati balik. Nabi Isa pernah tak buat benda yang sama? Pernah tak? Pernah. Nabi Musa pergi kat tempat tersebut, hidupkan orang tu mati, orang tu dengar kuliah Nabi Isa dan Nabi Isa mati balik. Orang tu mati balik. So, Nabi Musa pernah hidupkan orang mati, Nabi Isa pernah hidupkan orang mati. Satu lagi mukjizat besar Nabi Musa adalah manna dan salwa dari langit. Manna dan salwa dari langit. Yang paling disebut-sebut manna dan salwa, diberi rezeki dari langit non-stop setiap kali waktu makan. Soalan, adakah Nabi Isa buat benda yang sama? Yang tu belum lagi. Maka tuan-tuan, dekat sini isunya. Isunya adalah apabila Hawariyun backup Nabi Isa. Saya tanya tuan-tuan, dakwah apabila hanya 12 orang sahaja yang bergerak. Apabila dakwah ini 12 orang sahaja yang bergerak, dakwah boleh pergi jauh ke? Boleh pergi cepat ke? Jawab Zat? Tak boleh. Duit makin beban makin ringan ataupun beban makin berat apabila setiap hari 12 orang ni je buat kerja. Dakwah makin ringan atau dakwah makin berat? Dakwah makin berat. Apabila setiap hari 12 orang ni sahaja, bajet makin kering ke bajet makin tambah? Makin kering. Pendek kata tuan-tuan, dakwah mereka tu rasa berat dan berat. Lepas tu dia pun kata, wahai Musa,
Zaman Isa dulu, zaman Musa dulu, paling tak kita dapat makanan setiap hari. Sekarang kita terpaksa berlapar demi dakwah. Zaman Nabi yang awal dulu, Musa, turun makanan dari langit. Makanlah benda yang paling kita fikir setiap hari. Tuan-tuan, saya ayah. Tuan-tuan ayah dan mak. Tuan-tuan, setiap hari yang kita fikir bukan bayar elektrik. Elektrik ada tunggakan, air ada tunggakan, sewa rumah ada tunggakan. Benda pertama kita fikir untuk anak-anak kita, bil air ke, bil elektrik ke? Kita fikir apa? Fikir makan esok. Kita fikir makan dulu. Maka Bani Israel 12 orang ni berfikir, bab makan ni, kalau perut kenyang dakwah boleh berlaku. Tapi kalau perut lapar nak dakwah macam mana? Benda tu very basic. Kalau perut lapar nak dakwah macam mana? So sekarang mereka pun teringin nak bertanya, tak boleh ke kalau bab lain kita buat, tapi bab rezeki dari langit, rezeki ni boleh tak kalau Allah uruskan? Bab makan hari-hari ni boleh tak Allah uruskan? Bab dakwah tak apa kita buat, tapi bab makan ni boleh tak Allah uruskan? Sebab kita dah tak ada apa sangat dah pun, dah lapar sangat dah pun. Maka tuan-tuan, satu hari, izqala al-hawariyun, ketika Hawariyun berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, hal yastati'u rabbuka, adakah yastati', adakah Tuhan kamu yastati', adakah Tuhan kamu mampu? Dengar soalan dia. Wahai Nabi Isa, adakah Tuhan mampu, adakah Allah mampu an yunazzil. Okey, yunazzil. Tuan-tuan, yunazzil ada syaddah. Kalaulah perkataan dia yunazila, dia tak ada syaddah. Kalaulah perkataan dia yunazila, maksudnya adakah Tuhan boleh turunkan hidangan dari langit. Tapi yunazzil maksudnya turunkan. Sekali ke banyak kali? Sekali ke banyak kali? Banyak kali. Bila ada syaddah, maksudnya turun banyak kali. Mana dan salwa dulu, Nabi Musa, mana dan salwa turun sekali ke banyak kali? Banyak kali. Setiap kali waktu makan, turun mana dan salwa dari langit Nabi Musa. Maka sekarang dia berkata, boleh tak ya Allah, wahai Isa, hal yastati' rabbuka an yunazzil alaina ma'idah minas sama'. Wahai Nabi Musa, boleh tak kalau, adakah Tuhan mampu untuk menurunkan ke atas kami berkali-kali, dalam arti kata setiap kali waktu makan, ma'idah minas sama', satu ma'idah, satu set hidangan. Bukan nak minta, dia minta satu set hidangan, ma'idah. Ma'idah ni maksudnya table spread. Maksudnya kalau dekat Malaysia ni, ma'idah maksudnya dia ada nasi, ada lauk. Tu ma'idah. Boleh tak Tuhan turunkan ma'idah dari langit? Boleh tak? Tuan-tuan, soalan dia, hal yastati', adakah Tuhan mampu? Tuan-tuan, apa jawapan untuk soalan tu? Adakah Tuhan mampu? Sabar Allah. Tuan-tuan, apa jawapan dia? Adakah Tuhan mampu? Tentu mampu. Of course lah mampu. Cuma boleh buat, mampu buat, tak bermaksud Tuhan akan buat. Boleh buat, tak bermaksud Tuhan perlu buat. Sekarang mereka pun tanya, wahai Musa, hal yastati' rabbuka, adakah Tuhan kamu berkemampuan yunazzila alaina ma'idatan minas sama', untuk turunkan hidangan untuk kami dari langit? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan, apa yang mereka sedang minta adalah mereka sedang minta mukjizat. Apa yang sedang mereka minta adalah minta mukjizat. Maka Nabi Isa pun sebut, Ittaqullah, hai, takwa kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau benar kalian orang beriman. Apa soalan kau tanya ni? Boleh ke Tuhan turunkan makanan dari langit? Ittaqullah. So tuan-tuan, ketika Nabi Isa jawab, Ittaqullah, soalan apa kau tanya ni? Ittaqullah, takwa kepada Allah. Maksudnya Nabi Isa suka ke tak suka dengan soalan tu? Tak suka.
Apa korang buat ni? Apa soalan korang tanya ni? Ittaqullah in kuntum mu'minin. Tuan-tuan, in kuntum mu'minin. Kalau betul kalian orang beriman, takwa. Maksudnya tuan-tuan, minta mukjizat. Dalam kes ni mereka minta agar turun makanan dari langit. Minta mukjizat, benda kecil atau benda besar? Besar. Tuan-tuan, perangai siapa yang minta mukjizat? Siapa dia yang asal jumpa Nabi je? Boleh tak Tuhan hang buat macam ni? Boleh tak Tuhan hang buat macam ni? Muhammad, boleh tak Tuhan hang buat macam ni? Siapa suka minta mukjizat ni? Musyrikin. Kafir. Orang yang lawan para Nabi, mereka suka cabar mukjizat. Bermula dengan Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh, boleh tak Tuhan kau keluarkan unta daripada bla 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 bla? Kalau Tuhan hang berjaya buat, kami beriman. Pak, unta tu keluar. Yang cabar mukjizat ni adalah kafir yang mencabar dakwah para Nabi. Kafir cabar mukjizat, kita faham sebab dia setan. Sekarang orang yang dah beriman, bukan sekadar orang dah beriman, orang beriman yang sedang menyumbang untuk agama Allah, tapi dia nak minta jump start. Dia nak minta, boleh tak tunjuk something, nak bagi, something. Mukjizat lah tu. Tapi kau dah beriman kan? Maka sebab tu Nabi Isa kata, korang minta mukjizat, ittaqullah in kuntum mu'minin. Takwa kepada Allah kalau benar kalian orang beriman. Apa jenis manusia beriman minta mukjizat? Qalu, mereka sedar bahawa permintaan mereka tu melampau, maka mereka pun bagi justification. Mereka kata, nuridu an na'kula minha. Bukan apa, kami minta ni, nuridu an na'kulu minha. Kami hanya nak makan dari hidangan tu. Yang tu je, bukan apa pun. Kami cuma nak makan dari hidangan yang Allah buat turun tu. Wa tatma'inna qulubuna. Dan kami minta tu agar tenteram hati kami. Maksudnya tuan-tuan, selama ni mereka tenteram hati tak? Makanan tak turun? Mereka tenteram ke tak sebelum ni? Tenteram ke tak sebelum ni? Tak. Mereka duk risau pasal apa Tuhan tak bantu lagi, pasal apa mereka tak terbantu lagi. Mereka duk bayang kata macam bantuan Allah tu datang lambat. Wa tatma'inna qulubuna, kami cuma nak tenteramkan hati kami. Kami nak makan dari hidangan tu bagi kenyang, dan kami nak tenteramkan hati kami. Kalau Allah turunkan, kami tahu rezeki Allah bagi, kami bertambah yakin. Tuan-tuan tengok sini. Orang minta mukjizat kononnya atas alasan nak bertambah yakin, mententeramkan hati. Kafir minta mukjizat untuk cabar, bukan nak beriman pun. Kafir minta mukjizat sebab mereka nak perlekeh, sebab mereka tahu Nabi tak boleh buat. Sudut pandang mereka. Orang beriman minta mukjizat, benda besar. Tiba-tiba mereka kata, no, aku bukan nak cabar Allah, bukan. Aku cuma nak makan dan aku nak mententeramkan hati, bagi lega sikit. Boleh tak? Please, boleh tak? Wa na'lam an qad sadaqtana. Dan bila hati kami tenang, kami tahu dengan yakin sadaqtana, engkau memang satu orang yang siddiq, satu orang yang benar. Tuan-tuan, 12 pengikut Nabi Isa yang telah berhempas pula sokong dakwah Nabi Isa ni kata, bila makanan tu turun, na'lam an qad sadaqtana, maka benarlah, kami yakin sangatlah lepas makanan tu turun, engkau memang satu orang yang sangat benar. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, lalu kami dari kalangan orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu berlaku. Tuan-tuan, isu menyaksikan mukjizat itu berlaku. Tuan-tuan, 12 orang pengikut Nabi Isa ni, waktu Nabi Isa bercakap waktu dia baby, depa nampak tak? Nampak ke tak? Ha? Nampak. Tuan-tuan, Nabi Isa baby waktu tu bercakap, 12 orang ni nampak tak Nabi Isa bercakap waktu baby? Oh, mereka pun baby. Mereka pun baby ataupun mereka pun tak hidup lagi. So, mereka tak nampak depan mata Nabi Isa bercakap waktu baby. Waktu Nabi Isa ambil burung, pak jadi burung, tanah liat jadi burung, mereka nampak ke? Mereka tak nampak. Mereka dengar. So, waktu apa-apalah mukjizat sebelum-sebelum ni, mungkin seorang ni, saya sebut mungkin seorang daripada mereka, aku ada pada waktu Nabi Isa bagi hak buta tu nampak. Hak tu aku nampak, hak dia aku tak nampak.
Mungkin hak seorang lagi pula kata, aku hak Nabi Isa buat apa semua aku tak nampak. Tapi aku ada pada hari yang sakit sopak tu aku ada. Orang lain pula, oh aku semua aku tak nampak. Yang aku nampak pada hari dia kata dekat rumah hang simpan sekian kan. Dia boleh tahu benda hak kita simpan kat rumah. Yang tu aku ada. Maksudnya tuan-tuan, Bani Israel pada waktu itu telah pun diajar untuk beriman dengan menggunakan apa? Mukjizat. Sekarang tuan-tuan, tengok sini. Kenapa Nabi Muhammad tidak dikurniakan sebarang mukjizat? Saya tahu tuan-tuan kata, ustaz ada mukjizat. Tapi sabar Ustaz. Secara umumnya, Nabi Muhammad tak dikurniakan sebarang mukjizat atas permintaan orang. Kecuali satu, iaitu terbelah bulan. Itu pun ada sebab. Quraisy cabar macam-macam, Allah tak makbul apa pun, kecuali satu yang terbelah bulan. Dan belah bulan tu final lah. Kenapa Allah tak makbul? Jawapan yang Quran bagi adalah sebab Allah tak mau ajar umat Muhammad untuk beriman dengan benda yang kelihatan, saya nak guna perkataan magic ya, kelihatan luar biasa ni. Tuan-tuan, apabila kita ajar orang untuk beriman kepada kita kerana kita boleh buat kind of magic, tuan-tuan ketahuilah dakwah itu tak akan berkembang. Buktinya Bani Israel runtuh sebab mereka diajar dan dilatih untuk beriman kerana mereka nampak sesuatu yang kind of magic. Nabi Ibrahim AS, apa mukjizatnya? Tak ada. Tapi Nabi Ibrahim yang mukjizatnya tidak ada itu, dakwahnya berkembang sampai hari ini. Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan tolong beritahu saya, mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar apa? Quran. Maka tuan-tuan, sebab itulah kita diajar untuk keluar dakwah bukan bawa tongkat jadi ular. Untuk keluar dakwah bukannya ambil ayat baca-baca sikit, pak, dia boleh berjalan dah. Itu style agama lain. Bukan dengan cara bagi duit ke orang. Bagi duit ke orang lepas tu suruh mengucap. Tak, Islam tak ajar macam tu. Islam ajar bawa apa untuk keluar dakwah? Bawa apa? Bawa Quran. Datang jumpa orang, kita kata, tuan-tuan, kita perlu percaya kepada Tuhan. Sebab Allah berfirman sekian. Kenapa kita tak boleh percaya kepada berhala? Sebab Allah sebut begini, sekian. Kita bagi hujjah, kita bagi ayat. Quran datang bawa ayat, bawa keterangan. Mukjizat paling besar adalah apabila makcik hujung kampung tu pun boleh pertahan agama dia bukan dengan cara buat magic, tapi baca ayat Quran. Yang tu mukjizat besar. Maka sekarang Bani Israel di hujung dakwah Bani Israel, Hawariyun yang backup Nabi Isa ni pun kata, kami nak tengok sendiri mukjizat tu. Sebab mukjizat sebelum ni kami dengar ya, kami tak nampak. Sekarang kami 12 orang ada kat sini. Boleh tak kami nak tengok satu mukjizat yang mata kami sendiri nampak? Bila kami sendiri nampak, kami akan beriman dengan iman yang cukup padu. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, apa keadaan hati Nabi Isa apabila mendengar permintaan itu dan mendengar justifikasi itu? Adakah 12 orang ni 12 orang yang saya nak panggil kata apa? Daya tahan yang tinggi? Ataupun itu je yang paling padu pun Bani Israel? Mana satu? Iman itu tak kuat. Tuan-tuan, itulah yang paling kuat pun iman Bani Israel. Sebab this is the cream of the cream Bani Israel zaman tu. Maka tuan-tuan, istilah mudahnya remuklah hati Nabi Isa AS. Tujuan para Hawariyun meminta hidangan dari langit. Mereka nak makan dari hidangan tu. Mereka nak mententeramkan hati mereka daripada persoalan itu. Mereka ingin kepastian Nabi Isa berkata benar sebenar-benarnya, dan mereka nak menjadi saksi mata terhadap mukjizat itu. Nabi Isa sebut apa tadi? Ittaqullah. Apa minta macam tu? Mereka justify kenapa mereka minta. Maka Nabi Isa pergi ke satu sudut. Qala Isa bin Maryam. Nabi Isa pun kata, Allahumma Rabbana. Tuan-tuan, doa yang cukup. Saya nak sebut apa? Doa yang cukup merintih. Allahumma Rabbana. Tuan-tuan, selalunya doa kita mula dengan Allahumma ataupun Rabbana.
Nabi Isa mula dengan Allahumma Rabbana. Tuan-tuan, perkataan itu melambangkan dia merintih dan minta sungguh-sungguh. Dia punya supporter paling besar pun itu sahaja level imannya. Dia punya supporter paling keras pun, yang paling hebat pun, itu sahaja level imannya. Maka Nabi Isa pun datang merintih kepada Allah, Allahumma Rabbana, wahai sembahan kami, wahai Tuhan kami. Apa doa Nabi Isa? Merintih sangat Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Allah, turunkanlah kepada kami makanan dari langit. Tuan-tuan, perkataan dia anzil. Ada syadah tak? Ada syadah tak? Tak ada syadah. Maksudnya, mereka minta turun berkali-kali. Nabi Isa minta turun berapa kali? Sekali pun cukup dah, ya Allah. Ya Allah, aku tak mau manjakan mereka ni dengan berturun berkali-kali. Tapi ya Allah, ini je yang aku ada pun. Ini je cream of the cream Bani Israel. Anzil, turunkanlah sekali pun tak apa dah. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Boleh tak ya Allah, sekali je engkau turunkan makanan hidangan dari langit. Sekali je. Wa takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina. Kalau engkau turunkan makanan dari langit ni, wahai Allah, ia akan jadi satu hari yang Aid, hari raya, hari yang kami akan ingat. Li awwalina wa akhirina. Hari yang kami akan ra'i dan ingat daripada generasi kami yang awal sampai generasi kami yang akhir. Wa ayatan minka. Dan ini akan jadi satu lagi ayat, satu lagi bukti, satu lagi mukjizat, satu lagi keterangan dari engkau. Warzuqna, rezekikanlah kami dengan makanan dari langit ni. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan, tengok doanya apa dia? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kami rezeki dari langit. Wa takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina. Kami akan jadikan ia perayaan untuk orang awal kami dan orang akhir kami. Wa ayatan minka, satu bukti daripada engkau. Warzuqna, rezekikan kami. Wa anta khairul raziqin, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Maka sekarang tuan-tuan, tuan-tuan pergi Google doa murah rezeki, keluar doa ni. Dekat Google lah. Bukan Nabi sebut, dekat Google sebut. Tuan-tuan tu Google doa murah rezeki, pak, satgi adalah poster mana-mana kata baca doa ni untuk murah rezeki. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak baca tak doa ni untuk bagi murah rezeki? Jawab. Nak minta ke tak mau? Macam ni, untuk murah rezeki. Sebab Google kata doa ni untuk murah rezeki. Kan? Nak baca ke tak mau? Tak, Kak Ramlah tak baca. Ini Nabi Isa baca ni. Tuan-tuan, saya akan tanya balik soalan sama sekejap lagi. Doa murah rezeki kata Google. Qala Allah, Allah jawab. Nabi Isa doa, Allah jawab. Qala Allah, inni munazziluha alaikum. Aku akan munazzil. Aku akan ada syadah. So tuan-tuan, Nabi Isa minta sekali je. Mereka nak minta berkali-kali. Allah guna munazzil, ada syadah. Maksudnya Allah akan turunkan sekali ke banyak kali? Banyak kali. Nabi Isa kata sekali pun tak apa dah. Allah kata, Isa munazziluha. Aku akan turunkan berulang-ulang kali ke atas mereka. Ke atas kalian. Fine. Korang nak? Nabi Isa pun minta berlapik, minta sekali je. Allah kata, never mind. Kalau betul korang nak jadi saksi mata, kalau betul nampak mujizat ni, korang nak beriman sangat-sangat, kalau betul korang nak bergolak gadai lepas dapat benda ni, fine. Inni munazziluha alaikum. Aku akan turunkan hidangan tu berulang-ulang kali ke atas kalian. Fine. Faman yakfur ba'du minkum. Sesiapa dari kalangan kalian, 12 orang ni. Ni 12 orang yang minta mujizat padahal dah beriman ni. Sesiapa dari kalangan kalian yang ingkar selepas ini, fa inni u'azzibuhu 'adzaban la yu'azzibuhu ahadan minal alamin. 12 orang ini yang minta makanan turun dari langit, yang minta mukjizat depan mata ni, kalaulah lepas Nabi Isa dapat mukjizat ni, korang ingkar,
korang mengada-ngada, korang tak buat dakwah ni, korang buat alasan macam-macam, fa inni u'azzibuhu 'azaban la yu'azzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan seksa dia dengan seksaan yang aku tak pernah seksa siapa-siapa pun. Guna seksaan tu siapa-siapa seluruh alam. Tuan-tuan, ancaman Allah tu kecil atau besar? Aku akan terajang dia dengan cara terajang yang aku tak pernah terajang siapa-siapa sebelum tu. Besar. So tuan-tuan, orang yang dah beriman minta mukjizat. Kalau mukjizat tu makbul dan kau buat perangai juga, tuan faham? Orang kafir minta mukjizat, mukjizat makbul, depa tak beriman, neraka. Orang beriman minta mukjizat dan mukjizat tu makbul, mereka buat perangai juga, boleh sambung tak? Seksa dengan seksa yang Allah tak pernah seksa siapa-siapa sebelum tu. Tuan-tuan, orang kafir kena seksa tak? Kena. Allah nak seksa orang beriman yang minta mujizat, lepas tu buat perangai juga dengan seksaan yang tak ada siapa boleh kena seksa. So tuan-tuan, boleh bagi tahu tak, kalau lah Allah makbul mukjizat yang kita minta, kemudian kita buat perangai juga, level kita level apa? Status apa? Tuan-tuan, status kita adalah munafik, dan munafik duduk dalam neraka yang paling bawah. Kafir yang paling teruk adalah munafik. Apa lagi yang nak buat bagi kau beriman? Kau nampak mukjizat makbul kot. Sekarang saya tanya soalan, tuan-tuan nak baca ke doa ni untuk murah rezeki? Tak. Oh, tak lah. Tak mana? Banyak lagi doa lain. Wallahu alam. Tuan-tuan, status dan risiko minta mukjizat. Orang kafir minta mukjizat tak sama dengan keadaan orang beriman minta mukjizat. Orang kafir minta mukjizat, tindakan minta mukjizat buruk. Tindakan orang beriman minta mukjizat sangat buruk, tak bertakwa. Orang kafir minta buruk, orang beriman minta sangat buruk, tak bertakwa. Orang kafir minta, kalau mereka ingkar lepas dipamerkan mukjizat itu, peminta itu ada risiko diseksa dengan berat dunia akhirat. Kafir yang cabar mukjizat dapat, dia berisiko seksa dunia akhirat dengan berat. Kalau orang beriman masih ingkar lepas mukjizat dipamerkan, peminta itu berisiko diseksa dengan sangat berat dunia akhirat. Kafir kena berat, orang beriman kena sangat berat. Maka tuan-tuan, Allah pun makbulkan doa itu. Maka turunlah makanan yang maidah, table spread, makanan yang ni. So 12 orang tu boleh makan daripada makanan itu. Dalam kitab sirah kita akan riwayatkan, mereka duduk dalam rumah sebahagian daripada mereka. Mereka duduk dalam rumah tersebut, ada meja. Kemudian terbuka langit, turun satu set hidangan, pak depan mata mereka. Lalu mereka makan. Makan, tuan-tuan tengok sini ya. Bayangkan kalau ada ayam seekor. Tuan-tuan pun kepak dia punya apa? Dia punya paha, gigit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tambah, tinggal apa? Tadi ayam seekor, tuan-tuan kepak paha dia, gigit. Tuan-tuan nak tambah lagi, tinggal apa? Tinggal bahagian yang lain. Tuan-tuan, mereka nak top up lagi, tengok ayam tu seketul lagi. Mereka pun kepak, gigit. Mereka pegang balik, seketul lagi. Itu nama dia turun berulang-ulang kali. Waktu makanan tu turun, sampailah waktu mereka kenyang, makanan tu macam tu lagi. Tak berubah-ubah. Sebiji macam dalam syurga. So malam tu mereka makan dengan makan semakan-makannya. Makan yang paling kenyang malam tu lah. Dan habis mereka kenyang tersebut, tuan-tuan, makanan tu seolah-olah macam belum diusik malam tersebut. So Allah buat tak turun berkali-kali tu? Buat ke tak? Buat. Maka Allah buat. Dalam Bible, tuan-tuan, kisah makan yang berkali-kali tersebut, apa yang kita panggil sebagai the last supper. The Last Supper. Makan lewat malam yang terakhir, The Last Supper. Kenapa The Last Supper? Sebab itulah kali terakhir mereka bersama Isa AS, dan lepas itu Nabi Isa akan diangkat ke langit. The Last Supper. Tuan-tuan, dalam Bible, saya nak sebut versi Kristian dulu. The Last Supper berlaku pada hari Khamis. Kemudian kononnya esoknya Good Friday. Esoknya Nabi Isa disalib. Ini versi Kristian lah. Esoknya Good Friday.
crucifixion of Jesus. Lepas tu hari Sabtu dengan hari Ahad tersebut, Jesus duduk dalam kubur dia, dalam makam dia. Kemudian kononnya hari Isnin dia angkat ke langit. Ini tuan-tuan Islam tak iktiraf. Tuan-tuan, Good Friday Islam tak iktiraf. Holy Saturday, Easter Sunday, Easter Monday, semua ni Islam tak iktiraf. Yang Islam cuma cerita berhenti dekat The Last Supper. Hidangan dari langit. Ada soalan setakat sekarang tuan-tuan? Tak ada soalan. Kita dah nak habiskan. Apa berlaku lepas makan? Apa berlaku lepas makan komplot membunuh Isa? Maka tuan-tuan, masa mereka tengah makan-makan tersebut, iz qala Isa du Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, I think the time has come. Masa dah sampai. Mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di. Aku nak khabar kepada kalian akan datang seorang rasul lepas aku. Masa aku dah nak tamat dah. Maka aku nak beri khabar gembira bahawa lepas aku pergi nanti ada rasul akan datang selepas aku. Usmuhu Ahmad. Nama dia Ahmad. So bagi tahu ke orang ramai. Aku masa dah nak tamat. Maka pengikut dia pun kata, masa dah nak tamat dah? Yes. Baru je makan. No. Masa aku dah tamat. Allah bagi tahu lepas aku akan datang satu orang rasul yang lain. Nama dia Ahmad. Ingat tak? Maka 12 orang ni pun kata, okey. Kami ingat, kami akan bagi tahu orang kata lepas ni akan ada hak lain pula. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya, Allah lakukan tipu daya, Allah sebaik-baik penipu daya. Tuan-tuan, pada malam yang mereka sedang makan tersebut, di saat mereka makan tersebut, ustaz-ustaz Bani Israel ni duk buat perangai pelik-pelik. Mereka kumpul kekuatan mereka, mereka pakat dengan Rom. Mereka pakat dengan pemerintah Rom. Tuan-tuan, ahli agama ni ada pengikut. Orang agama ni ada pengikut. Tuan-tuan, seburuk-buruk orang agama yang ada pengikut ni adalah apabila dia menyendeng dengan orang politik untuk menumpang pengaruh. Tuan-tuan, siapa dia yang boleh ambil pisau ataupun gantung satu orang? Saya nak bagi contoh. Kalau saya tak suit agama, saya ambil pisau, saya pergi tikam satu orang. Polis cari tak? Polis cari. So macam mana untuk membolehkan orang tu mati dan polis tak cari? Kita kena suruh polis tu lah yang pergi pencong. Polis tu lah pergi tikam. Maka tahu ustaz-ustaz Bani Israel ni, mereka pergi jumpa ahli politik Yahudi yang sama-sama setan ni. Mereka nego. Dia pun kata, kita kena kekang ni Nabi Isa ni. Isa ni dia nak rampas kuasa ni. Isa ni nak mencabar Rom ni. Isa ni nak membangkitkan semangat jihad dan tidak lawan kepada pemerintah. Kami ahli sunnah wal jemaah tak lawan pemerintah. Kami support pemerintah. Kami okey je duduk bawah Rom ni. Isa yang pengikut dia ni lagi angkat senjata ni. Maka tuan-tuan, setan-setan Bani Israel ni berpakat dengan setan-setan Rom. Lalu mereka kepung rumah yang Nabi Isa tengah makan malam tu. Mereka kepung. Mereka buat tipu daya untuk pergi serang Nabi Isa malam itu. Mereka buat tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Mereka plan the plot. Mereka nak buat tipu daya. Allah juga boleh plan tipu daya Allah. Mereka rasa rancangan mereka dah padu dah, nak serbu rumah tu. Allah punya rancangan lebih padu. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik penipu daya. Allah punya plan adalah sebaik-baik. Maka Allah pun beritahu, ya Isa, inni mutawafika wa rafa'ika ilayya wa mutahhiruka minal lazina kafaru. Isa wa inni mutawaffika. Tuan-tuan, tolong bagi tahu Ustaz. Mutawaffika daripada perkataan apa? Wafat. Allah huduhnya. Tak apalah. Wafat. Tuan-tuan, orang Melayu bila sebut wafat maksudnya mati. Wafat maksudnya tamat. Wafat maksudnya ending. Maksudnya macam ni lah. Kalau jam tuan-tuan, kau ada masa sejam. So bila jam tu dah habis sejam dah, loceng bunyi, itu nama dia wafat. Tamat dah masa kau. Wafat dah. Yang mana perkataan wafat itu boleh difahami sebagai mati. Namun tuan-tuan, Allah tak guna perkataan mati. Kalaulah Allah kata, aku wafatkan engkau, orang akan cakap mati.
Namun tuan-tuan, Allah tak berhenti dengan perkataan wafat. Allah kata Allah wafat, mutawafika, Allah wafatkan kau, wa rafi'uka, dan Allah angkat engkau. Bila Allah sebut wafat dan angkat, maka fahamlah kita wafat itu bukan mati, tapi wafat itu bermaksud masa untuk dia duduk dekat dunia dah tamat. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Aku lengkapkan umur engkau, tempoh engkau, aku angkat engkau datang kepadaku. Amutahhiruka minal lazina kafaru, dan aku sucikan engkau daripada apa yang orang kafir nak buat tu. Tuan-tuan, Allah panggil dekat bawah tu orang kafir. Kafir. Allah panggil siapa kafir dalam ayat ni, tuan-tuan? Bani Israel. Bani Israel lawan Musa tu Allah panggil dengan panggilan kafir. Bani Israel yang pakat dengan Rom nak pergi terajang ni, Allah panggil orang kafir. Allah sucikan engkau daripada tipu daya orang kafir yang nak buat macam-macam dekat engkau tu. Wa ja'ilukal ladzina tabau fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Isa, meskipun engkau diangkat, kerja engkau berhenti sekarang, Allah akan hantar nabi baru yang bernama Ahmad nanti. Allah akan jadikan orang-orang yang ikut engkau. Siapa ikut engkau? 12 orang yang tinggal kat bawah tu. Allah akan jadikan orang yang ikut engkau, darjat mereka akan lebih tinggi daripada orang kafir itu ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Siapa-siapa yang bersama 12 orang tu, dan sesiapa yang bersama 12 orang tu lepas zaman engkau, Allah akan angkat mereka lebih tinggi daripada Bani Israel yang terajang kau tu. Summa ila marji'ukum, at the end semua orang akan kembali kepada Allah. Fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Lalu Allah akan putuskan benda yang kalian duk bergaduh sangat. Aliran siapa betul, aliran mana tepat. Allah akan bergaduh. Allah akan putuskan kelak bila semua datang jumpa Allah. Fa ammal lazina kafaru. Adapun orang ingkar. Orang ingkar kepada 12 orang tu. Orang yang ingkar kepada orang yang mengikut 12 orang tu. Fa ammal lazina kafaru, manakala orang ingkar, fa u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Allah akan hukum dengan syadid, dengan berat, dunia akhirat. Ni ingat Allah hukum Bani Israel lawan Isa tu dunia dan akhirat. Fokus pada perkataan ni. Allah hukum Bani Israel lawan Isa dunia, Allah hukum. Dan kelas berikutnya kita tengok macam mana Bani Israel lawan Isa tu dihukum dekat dunia. Wa ma lahum minan nasirin, dan tak ada siapa boleh tolong Bani Israel lawan Isa dekat dunia. Ammal lazina amanu wa amilus solihat, manakala orang beriman dan beramal soleh, 12 orang tu, dan orang-orang yang akan sokong 12 orang tu. Fa ammal lazina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum, Allah akan sempurnakan ganjaran mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tak suka orang zalim. Maka tuan-tuan, diangkat ke langit. Mereka sebut qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka sebut kami dah bunuh Al-Masih Isa, anak lelaki Maryam, Rasulullah. Tuan-tuan, mereka pun serbu masuk dalam rumah tersebut. Sebelum mereka serbu masuk dalam rumah tu, Nabi Isa kata, masa aku tamat, Rasul baru akan datang, nama dia Ahmad, korang ready ya. Maka terbuka pintu langit, 12 orang ni melihat langit terbuka, 12 orang ni melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa beritahu, korang 12 orang, ayat tadi dah. Siapa beriman, korang 12 orang nampak mujizat Siapa beriman, dia akan menang ke atas si kafir kat luar tersebut. Siapa yang beriman, dia akan untung dunia akhirat. Si kafir yang ada kat luar tersebut, mereka akan diazab dunia dan akhirat. Pintu langit tu tutup, mereka lihat Nabi Isa dah tak ada. Tiba-tiba orang-orang Rom dan juga Bani Israel setan kat luar tu pun serbu masuk rumah tersebut. Dalam rumah tu ada siapa? Ada 12 orang itu. Mereka serbu masuk. Macam-macam Bani Israel ni pun kata, tangkap. Geng-geng Rom ni pun masuk, tangkap. Mana Isa? Tak, mereka tangkap satu orang dan mereka seret. Isa, mari sini. Mereka seret orang tersebut. Sewaktu mereka tangkap satu orang yang bermuka seperti muka Isa, mereka pun sebut qaulihim. Mereka sebut inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Kita menang. Kita berjaya bunuh Al-Masih Isa, anak Maryam. Kita berjaya bunuh Rasul Allah. So tuan-tuan, Bani Israel ni tahu tak dia tu Al-Masih?
Tahu ke tak tahu? Oh. Tahu. Mereka tahu tak yang mereka cuba bunuh tu Rasulullah? Mereka tahu ke tak? Mereka tahu. Tapi mereka ni setan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tak bunuh dia, mereka tak salib dia. Walakin syubbiha lahum. Sebaliknya, mereka salib satu orang yang seperti Isa. Syubbiha lahum. Mereka salib satu orang yang seperti Isa. Maka tuan-tuan, mereka serbu rumah itu malam tersebut. Mereka berkata, mana Isa? Mana Isa? Mana Isa? Pak, mereka nampak satu orang lelaki. Allah rupakan muka dia seperti muka Isa. Mereka tangkap orang tu, mereka terajar orang tu, mereka seret orang tu, mereka salib orang tersebut. Dan orang tersebut rupanya seperti Isa. Siapa dia orang tu? Orang itu adalah macai Bani Israel yang duk pakat tu. Dia yang jadi macai Bani Israel nak pakat dengan Rom. Dia tunjuk jalan kepada Rom. Rumah ni, rumah ni, rumah ni. Ketika mereka serbu rumah tersebut, Rom yang duk tangkap Nabi Isa tu tengok muka dia macam Nabi Isa dan mereka tangkap dia dan bunuh. Tuan-tuan, kita boleh, bila kita tengok satu orang, ya bukan dia petangkap tu bunuh tu maka terajang, pukul, whatever, esok baru salib. Soalan saya, kita boleh cam tak kata ini ke Isa? Nampak macam tak sama lah. Kita dah pukul, dah lebam, dah apa-apa. Boleh cam tak? Ini ke Isa? Daripada cara bercakap dia, lagak gaya dia, boleh cam tak? Patutnya boleh kan? Patutnya boleh kan? Allah sebut, innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Orang-orang yang duduk tangkap Nabi Isa ni, tangkap satu orang lelaki yang macam Isa tu, pergi pukul dia, lepas tu pergi salib dia, mereka pun berselisih pendapat tentang Isa itu dalam keadaan ragu-ragu. Sebab lepas mereka tangkap, dia pun kata cara dia cakap ni macam bukan Isa. Sebab orang tu akan cakap, pasti apa tangkap aku, pasti apa tangkap aku. Aku bukan Isa lah, aku bukan Isa lah. Tolong aku, tolong. Tok Syekh tolong saya, Tok Syekh tolong saya. Dia kata, dia ni muka Isa tapi cara cakap untuk berlaku apa ni? Hanya dia gila apa saat ni? Orang mula kata, ni Isa betul ke tu? Yang tukang tangkap tu pun ragu-ragu. Berselisih antara mereka. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Berselisih antara mereka. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'uz zan. Mereka yang tangkap Nabi Isa tu, yang tangkap orang seperti Nabi Isa itu, mereka tak ada ilmu, mereka pun hanya sangka-sangka bahawa itu Isa. Wa ma qatalahu yaqinan. Mereka sendiri tak yakin betul ke yang mereka bunuh tu Isa. Bal rafa'ahu Allah ilaih. No way. Allah dah angkat Isa naik kepadanya lebih awal. Wa kana Allah azizul hakima. Allah hebat, Allah bijaksana. So tuan-tuan nak tanya tuan-tuan, Bani Israel yang buat perangai ni kepada Nabi Isa, wajar tak kita kata Bani Israel laknatullah? Wajar tak wajar? Sangat wajar. Sangat wajar. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam. Orang-orang ingkar dari kalangan Bani Israel dilaknat melalui lidah Daud dan melalui lidah Isa. Maka sebab inilah Bani Israel dilaknat melalui lidah Isa. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan penderhakaan mereka dan mereka melampau batas. Tuan-tuan, Rasul Ulul Azmi, dia tak bermudah-mudah mendoakan umat dia. Nabi Isa sampai kesudah dia tak laknat umat dia, sehinggalah pada hari dia diangkat ke langit. Last minute sangat-sangat baru dia melaknat Bani Israel yang ingkar tersebut. Sama macam Nabi Nuh. Nabi Nuh last resort sangat dah baru dia melaknat umat dia, lalu banjir pun berlaku. So tuan-tuan beritahu saya, what's next lepas Nabi Isa pun kata la'natullahu alaihim? Bila Nabi Isa pun kata laknat Allah ke atas kalian, agak-agaknya what's next? Nabi Nuh sebut laknat kepada umat dia, banjir berlaku. So Nabi Isa kata laknat ke atas kalian. So what's next? What's next? Hukuman turun. Allah sebut apa tadi? Golongan ingkar, mereka akan diseksa dunia dan akhirat. Maka siksaan dunia mereka pun bermula. Wallahu alam. Siksaan dunia Bani Israel kita bicara 2 minggu depan hari Khamis, 8 Jun, selepas Isa diangkat ke langit.
untuk pengetahuan kawan-kawan kita yang baru join, siri Al-Quran Bercerita ni kita buat pada setiap Khamis minggu kedua dan minggu keempat. Siri Quran Bercerita ni kita buat Khamis minggu kedua dan Khamis minggu keempat setiap bulan, live di Facebook, di YouTube. Saya baru berjinak-jinak guna TikTok dan juga dekat Zoom ini. So pelajar Algebra akan masuk dekat Zoom, yang bukan pelajar akan tengok dekat YouTube ataupun dekat Facebook. So jumpa untuk 8 Jun nanti. Tuan-tuan, hari ni hari Khamis, jumpa tuan-tuan Sabtu ini untuk seminar keseimbangan Al-Baqarah. Tuan-tuan tahu dah, ramai-ramai dah tahu. Terima kasih tuan-tuan kerana support Algebra selama ni. Siapa nak infak dekat nombor akaun yang tertera, sebab program ini program percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.